Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan rahmat, dengan iradat, dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kita, kuliah kita. Ya, ini merupakan minggu yang pertama bagi saya. Ya, kita dah mula, surau kita ini dah mula 2 minggu. Alhamdulillah ya. Setelah lama kita bercuti hampir 4 bulan. Dekat-dekat lah ya. Lebih kurang hampir 4 bulan. Kita merasa resah ya bila dimaklumkan di kaca-kaca TV berkaitan dengan COVID-19, ya, berkaitan dengan masjid, surau-surau perlu ditutup. Bila mana sampai waktu hari raya pun begitu, ya. Apatah lagi solat Jumaat dan program-program di masjid-masjid juga perlu dihentikan, ya, atas akibat COVID-19. Dan kita tidak nafikan dengan COVID-19 ini virus yang begitu cepat menular, ya, yang begitu cepat menular, ya. Berapa jumlah kematian untuk seluruh negara, ya. Betapa besarnya jumlah kematian tersebut, ya, yang menjadikan satu tanda bahawasanya kita manusia adalah lemah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita agung-agungkan kehebatan, yang kita kata kita hebat. Hebat dari segi teknologi, hebat dari segi perubatan, hebat dari segi pertahanan negara dan sebagainya. Namun, ya, makhluk manusia tetap lemah dengan, ya, tetap lemah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita berada dalam igawan yang kita tak nampak virus tersebut, tetapi ada. Ya, hanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya, yang menentukan siapakah kita, siapakah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada sebahagiannya masih lagi rasa angkuh, masih lagi rasa sombong, masih lagi menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih ramai lagi, ya, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, ya, kita doakan, ya, kepada semua agar kita ditambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, virus COVID-19 ini kita makin dimantapkan keimanan kepada Allah
Ta'ala. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ya, seluruh masyarakat, ya, khususnya di Malaysia ini, ya, kita doakan semoga bertambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan virus tersebut memberi kesedaran, agar memberi kesedaran kepada kita untuk meningkatkan amalan, ya, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, semoga virus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik balik. Ya, tarik balik, ya. Semoga ia memberi kebaikan kepada kita, memberi kesedaran kepada kita, untuk kita meningkatkan lagi amalan kita, untuk kita lebih bersedia menghadapi kematian. Ya, itu bukti kematian itu bila-bila masa. Dalam tempoh yang singkat, segar bugar, sehat tubuh badan, tiba-tiba padam. Seolah-olah seperti lilin yang ditiup angin, padam terus. Ya, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kerdilnya kita. Betapa lemahnya kita. Oleh itu, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, ya, dengan kesempatan yang ada pada malam ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peluang sedikit demi sedikit untuk kita meneruskan perjuangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita lebih tabah untuk kita berhadapan, untuk kita merancang, ya, apakah tanggungjawab kita yang belum kita tunaikan lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tanggungjawab kita yang belum kita tunaikan lagi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah tanggungjawab kita yang belum kita tunaikan lagi sebagai da'i, ya, sebagai pendakwah yang menyatakan, yang bercakap berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membincangkan berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang confirm membawa kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Oleh itu, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, malam ini kita terus dalam kitab kita, Pelita Penuntut, ya, kitab Pelita Penuntut kita. Saya diyakinkan oleh ustaz kita, muka surat yang kita baca pada malam ini adalah muka surat 11. Betul? Muka surat 11, Okey, alhamdulillah, tepat. Saya bimbang bila lama cuti, saya pula tak tertanda tarikh. Sebab kitab ini saya baca 3 tempat. Ya, kitab ni saya baca 3 tempat. Bimbang kok redundant tempat yang dibaca. InsyaAllah, tajuk pada malam ini adalah berkaitan dengan ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Maknanya, sebelum ini kita telah bincangkan berkaitan dengan ilmu fardu ain. Kewajipan ke atas setiap individu Muslim. Itu fardu ain. Malam ini kita bicarakan berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada kita untuk kita belajar, dan juga fardu kifayah. Kalau sebut fardu ain, dia menjadi satu kewajipan ke atas setiap individu Muslim. Manakala fardu kifayah ini pula adalah menjadi satu tanggungjawab sebahagian daripada masyarakat, sebahagian daripada anggota masyarakat. Fardu ain, dosa atas individu tersebut. Ya? Dosa atas individu tersebut sekiranya kita tidak menunaikan perkara-perkara fardu ain. Manakala fardu kifayah ini dosanya dikongsikan bersama dalam masyarakat setempat. Ya? Dosa bagi fardu kifayah ini dikongsikan bersama. Sekiranya tidak ada orang menunaikan,
dalam mana-mana tempat, satu-satu tempat yang mana sekiranya tidak ada seorang pun menunaikan fardu kifayah, seorang pun dalam kawasan tersebut, pertempatan tersebut tidak menunaikan perkara seperti mana yang saya sebutkan tadi, dosanya dikongsi bersama. Ya? Si A kena dosa, si B kena dosa. Seramai mana mereka yang bertanggungjawab dalam fardu ain, ya, dewasa, seorang yang mukallaf, maka dosanya dikongsi bersama. Ini berkait dengan fardu kifayah, ya, berbeza dengan fardu ain. Fardu ain dosa individu, fardu kifayah dosa dikongsikan bersama. Kalau kata ada segelintir yang menunaikan fardu kifayah, semua penduduk tersebut di kawasan tersebut tidak berdosa. Ya, andai kata tidak ada pun perkara fardu kifayah dalam masyarakat pertempatan tersebut, maka semuanya berdosa yang mukallaf berada di kawasan tersebut, ya. Oh, senangnya tu. Kita nak bezakan antara fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain wajib buat, fardu kifayah orang lain buat, kita tak payah. Itu yang kita nak, kan. Seronok dengar. Orang lain buat, kita tak payah. Fardu kifayah. Okey, kita teruskan. Dan ada pun memeliharakan barang yang jatuh ia pada sesetengah daripada ketika. Maknanya, dan ada pun memelihara barang yang jatuh ia pada setengah daripada ketika, iaitu ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Memelihara di sini dengan maksud kita menjaga ataupun mempelajari, ya, kita mempelajari segala perkara yang berkaitan dengan fardu kifayah ini. Memelihara, menjaga, mempelajari. Dengan cara memelihara ini maknanya dengan cara kita mempelajari perkara-perkara fardu kifayah. Bukan kita menjauhi. Memelihara ini bukan maksud menjauhi. Iaitu memelihara ini dengan kata lain, kita menjaga, memelihara, iaitu dengan cara kita mempelajari perkara-perkara fardu kifayah ini untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan, untuk kita buat. Maka iaitu fardu kifayah, apabila berdiri dengan dia oleh setengah orang pada satu negeri, nescaya gugurlah daripada yang lainnya. Okey, dia nak menjelaskan, mendefinisikan, memberi pengertian berkaitan dengan fardu kifayah ini. Apa maksud dia? Iaitu setengah-setengah fardu kifayah ini apabila berdiri dengan dia oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, maknanya apabila sebahagian daripada penduduk setempat, ya, satu negeri ni besar, satu negeri ni besar, negeri 9 besar, negeri Pahang lagi besar, negeri diistilahkan di sini adalah pertempatan, ya, sesuatu kawasan, ya, sesuatu tempat. Jadi dia kata fardu kifayah ini apabila ada setengah orang, maknanya apabila ada mana-mana individu di antara penduduk setempat ini melakukan perkara-perkara, menunaikan, melaksanakan perkara-perkara yang dikategorikan sebagai fardu kifayah ini, ya, maka nescaya gugurlah daripada yang lainnya. Maknanya apabila ada segelintir masyarakat, ya, dalam sesuatu tempat itu, maka semuanya gugur dosa. Andai ada perkara-perkara fardu kifayah yang ditunaikan. Untuk mudah faham, untuk lebih jelas, senang cerita berkaitan dengan pengurusan solat jenazah. Ya, solat jenazah, kematian.
Daripada A kepada Z. Ya, maknanya dalam penduduk setempat ini ada seorang yang mampu untuk menyelenggarakan ataupun untuk mengurus kematian. Yang boleh mengurus kematian, ya, daripada mandi, solat, kafan dan juga kebumian. Selesai 4 perkara ini. Seandainya ada kematian dan tidak ada penduduk setempat yang mampu untuk menguruskan jenazah tersebut, maka semua penduduk setempat itu, kalau ada 1,000 orang, 1,000 orang akan kongsi dosa. Itu fardu kifayah. Kalaulah ada seorang je yang mampu menguruskan jenazah dari A sampai Z, daripada awal sampai akhir, daripada awal sampailah dikebumikan, maka 1,000 penduduk, walaupun seorang wakil, 1,000 penduduk terlepas daripada dosa. Itu fardu kifayah, ya. Jelas kita sebut contoh yang biasa berlaku, contoh yang biasa dibuat. Begitulah juga dengan solat berjamaah. Solat berjamaah juga hukum begitu. Bukan hukum fardu ain, hukum begitu. Tapi awas, kita kena ingat, sekiranya tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan fardu kifayah ini, dia akan berubah menjadi fardu ain. Awas, ya. Nampak fardu kifayah, tapi sekiranya tidak ada seorang pun dalam penduduk setempat yang menunaikan fardu kifayah, maka dia berubah, bertukar menjadi fardu ain. Maknanya ia merupakan satu kewajipan ke atas mana-mana individu untuk mempelajari perkara-perkara berkaitan tersebut, supaya dapat melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah tadi dengan sebaik mungkin. Barulah terlepas semua penduduk setempat. Andai kata berjumlah 1,000, maka 1,000 lah lepas. Besar kan? Nampaknya kecil sebut fardu kifayah sebahagian daripada anggota masyarakat, tapi kalau tidak ada, semua kena. Ya, besar, ya, besar. Kalau tak ada, semua kena. Itu kalau kita sebut jenazah. Kita sebut solat berjamaah. Banyak lagi perkara-perkara fardu kifayah yang lain. Perlu ada di sesuatu tempat berkaitan dengan tempat pembelajaran. Sekolah contohnya. Klinik. Kena ada. Ya? Sebab apa? Sesebuah masyarakat jika tidak ditunaikan fardu kifayah akan pincang. Fardu ain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan masyarakat. Manakala fardu kifayah ini hubungan kita dengan masyarakat tetapi berkait juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Galakkan untuk kita hidup dalam bermasyarakat, dalam menunaikan fardu kifayah ini. Kalau kata fardu ain solat 5 waktu fardu ain kita buat kat rumah, bila kita akan berada dalam masyarakat? Bagaimana kita nak memperkukuhkan institusi masyarakat sekiranya setiap orang melaksanakan fardu ain dengan cara sendiri tanpa ada fardu kifayah? Mana mungkin kita boleh kenal si Mamat yang berada di hujung jalan Taman Sri Pudai berapa 13 16 saya tak tahulah, ya, tanpa adanya solat berjamaah. Sebab itu merupakan satu tempat, khususnya di taman-taman, masjid, surau, merupakan tempat untuk kita mewujudkan suasana hidup bermasyarakat. Ya, tidak ada tempat lain yang boleh kita jumpa.
Bila diletakkan sebagai fardu kifayah, maka ia ada kebaikan-kebaikan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala nak yang kita ini sedar bahawasanya kita hidup bermasyarakat, bukan hidup seorang diri. Kita kena sedar dengan adanya fardu kifayah ini, Allah nak supaya kita ini hidup bermasyarakat. Kita tidak akan sempurna kalau kita melaksanakan fardu ain tanpa ada fardu kifayah. Kita kata kita kaya, tak payah, tak perlu kepada pertolongan orang lain. Ya? Maklumlah, mungkin pergi surau, ada sumbangan derma dan sebagainya. Ya, kutipan zakat dan sebagainya. Tak perlu aku kaya. Aku boleh buat itu dan ini. Tapi bila kita sakit, anak pula tak ada, siapa nak bertandang rumah kita? Jiran kiri dan kanan foreigner daripada mana-mana negara. Ya? Namibia ke? Mana-mana negara. Belum tentu. Saudara mara kita mungkin duduk jauh. Siapa yang agaknya yang sampai dulu? Dalam saat kita ghargharah, dalam saat kita hampir mencecah kematian, tidak lain dan tidak bukan anggota masjid. Kita dipanggil untuk membaca Yasin. Kita dipanggil untuk membuat solat hajat, doa selamat dan sebagainya. Kan? Penting, betapa besar, betapa pentingnya fardu kifayah yang kita kurang sedar ataupun kita sengaja buat tidak sedar. Ya? Ada penyakit sombong dalam diri. Ada penyakit angkuh dalam diri. Ada penyakit yang tidak mahu merendah diri kepada orang lain. Lalu depan masjid, sampaikan jalan itu kita. Tapi kita tak singgah pun masjid untuk menundukkan dahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila nak mati, baru cari Pak Imam. Baru cari Pak Bilal yang biasa menguruskan jenazah. Abang Bilal kita lah kan. Biasalah. Okey. Apapun hakikatnya, ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kedua-dua fardu ain dan fardu kifayah ini penting. Ya, yang membentuk fardu kifayah ini membentuk masyarakat secara kolektif untuk membina sebuah masyarakat yang harmoni. Masyarakat yang membawa kepada kedamaian. Memberi pesan peringatan. Kalau kita hidup sendiri, kita rasa kita yang betul. Apa yang kita buat, semuanya betul. Mudah kita menghampiri kelupaan. Kita akan membawa kepada kesombongan. Dengan adanya masyarakat hidup secara kolektif, dengan fardu kifayah, kadang-kala kesilapan kita ditegur. Kadang-kala kesilapan yang kita tidak sedar diingatkan oleh Pak Daud. Mat, aku tengok kau ni angkat takbir tak sama ni. Ya, sebelah angkat takbir tapak tangan menghadap kiblat. Sebelah lagi angkat takbir tapak tangan macam ni. Ya. Ataupun aku nampak kau ni angkat takbir macam gini je. Ya, macam tabik pengakap ke ada apa-apa MCO hari tu. Ya, ke nak tunjuk kau dah 3, bukan double barrel, triple barrel. Ya, contoh. Ke dah tukar tabik polis ke tentera macam ni. Ya, hari tu tengok macam ni, lepas tu tengok 3, lepas tu tengok 4. Ada masalah apa pula ni ya? Ya.
Mungkin kesilapan-kesilapan yang kita tak sedar, tapi orang lain sedarkan kita. Ada. Memang ada. Sebab kita manusia yang lemah. Kita teruskan. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, andai kata dalam satu tempat yang tidak ada seorang pun individu yang melaksanakan fardu kifayah ini, apa perkara, apa yang perlu dibuat, apa tindakannya. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, tak ada seorang pun yang melaksanakan fardu kifayah ini, nescaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya. Maknanya setiap orang dikenakan dosa. Setiap orang berdosa kalaulah tidak melaksanakan fardu kifayah, walaupun seorang. Jadi dalam situasi ini, tindakan siapa yang perlu dibuat? Tindakan siapa? Siapa yang perlu bertindak sekiranya dalam sesuatu tempat ini tidak ada seorang pun yang melaksanakan fardu kifayah? Siapa yang perlu bertindak? Ini penting. Ini pentingnya kerajaan. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Kerajaan menjadi satu tanggungjawab kerajaan untuk memastikan satu-satu tempat itu melaksanakan fardu kifayah. Ya, dia sebut kat sini. Sekali lagi saya baca. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, nescaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya. Maka wajiblah atas raja. Bila sebut raja ini, dia berkait dengan kuasa. Bila berkait dengan kuasa, orang yang tidak ada kuasa jangan suka-suka nak mengeluarkan arahan. Maknanya institusi itu perlu dihidupkan. Menjadi satu tanggungjawab kepada raja, menjadi satu tanggungjawab kepada raja. Raja itu kalau kita tengok di Malaysia ini memberi tanggungjawab kepada kerajaan. Kerajaan itu memberi tanggungjawab kepada siapa? Institusi agama negeri-negeri berkaitan, kan? Maka bila keluarnya surat berkeliling, dibenarkan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti masjid dan surau, maka malam ini kita bersama. Kalau tak tahu bila, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, kan? Alhamdulillah, bersyukur kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya satu tempat itu tidak ada fardu kifayah, wajib kepada pemerintah, wajib kepada raja dan pemerintah untuk untuk apa? Wajib atas raja bahawa menyuruh ia akan mereka itu dengan yang demikian itu. Raja, pemerintah, pihak berkuasa wajib menyuruh kepada individu-individu yang berada di tempat tersebut, dalam kawasan tersebut, satu-satu tempat itu, andai kata suruh dengan cara lembut pun tak pakai. Dalam kitab ini sebut, dan ia akan ahli negeri atas yang suruh dengan cara lembut tak pakai, kena paksa. Paksa pun tak jadi, panggil FRU ke apa ke. Maknanya nak memastikan supaya tanggungjawab perkara yang berkaitan dengan fardu kifayah ini dapat dilaksanakan dalam sesebuah masyarakat. Dapat ditunaikan fardu kifayah ini dalam sesebuah masyarakat.
maka ia menjadi satu kewajipan kepada raja, kepada pemerintah, kepada yang berkuasa, kepada yang diberi amanah untuk melaksanakan perkara tersebut. Ia menjadi satu tugas dan tanggungjawab bagi memastikan fardu kifayah itu dilaksanakan di mana-mana tempat. Ya, Allahu Rabbi, kan? Nampak fardu kifayah betapa besarnya untuk kita semua. Maka dikatakan bahawasanya mengetahui barang yang jatuh dirinya pada sekalian kelakuan itu ditempati akan dia pada tempat makanan. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap seorang itu daripada demikian itu. Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Paragraf yang pertama dia membincangkan berkaitan dengan fardu kifayah. Bila masuk paragraf kedua, di hujung paragraf kedua itu dia sebut makanan. Bila sebut makanan, dia merupakan satu keperluan. Setiap manusia, setiap makhluk perlu makanan. Melihat kepada bagaimana keperluan makanan mereka. Kalau manusia, makan nasi lah, khususnya di Malaysia. Ya. Kalau binatang, tak sama dengan makanan manusia. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan, makanannya berbeza. Namun begitu, makanan ini merupakan satu keperluan. Ya, satu keperluan untuk kita. Maka dikatakan bahawasanya mengetahui barang yang jatuh ia atas dirinya pada sekalian kelakuan itu ditempati akan, sekali lagi saya baca, ditempati akan dia pada tempat makanan. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap seorang daripada demikian itu. Maknanya ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, bila dikatakan ya mengetahui barang-barang yang jatuh ia, maknanya tidak dapat tidak kita perlu ada ilmu, perlu ada maklumat, kena belajar perkara-perkara yang jatuh ia pada dirinya. Maknanya kalaulah ia merupakan fardu kifayah, kita kena belajar. Kalau ia merupakan fardu ain, perkara yang wajib, ini sewajibnya kita kena belajar. Ya, sewajibnya kita kena belajar. Barang yang jatuh ia pada dirinya pada sekalian kelakuan. Maknanya, kalaulah kata ia sebagai satu fardu ain, segala perkara yang berkait dengan fardu ain tadi, segala perkara yang berkait dengan fardu ain dalam kehidupan kita, segala perkara yang berkait dengan fardu ain, wajib kita belajar. Seperti mana kita memerlukan makanan di dalam kehidupan kita. Makanan merupakan satu perkara yang wajib untuk kita makan. Tak kira lah bentuk makanan macam mana pun, tapi nak hidup kita perlu makan. Kalau tak makan, pendek kata kita tak hidup. Minum juga sebahagian daripada makanan lah, kita boleh kategorikan begitu ya, secara luasnya. Maknanya sebagai manusia kita perlukan itu. Maka segala yang berkait dengan perkara-perkara yang kita buat berkaitan dengan fardu ain, contohnya segala kelakuan perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan kita, ada fardu ain, ada fardu kifayah, maka kita perlu mendapatkan perkara-perkara tersebut, mendapat maklumat, perlu belajar dan sebagainya. Dan mengetahui barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu ditempati akan dia pada tempat ubat
dihajatkan kepadanya. Okey. Paragraf sebelum ini dia lebih membincangkan berkaitan fardu ain. Paragraf yang pertama membincangkan berkaitan fardu kifayah. Ya. Paragraf yang kedua dia membincangkan berkaitan fardu ain, iaitu makanan itu merupakan satu kewajipan untuk kita. Itu dia analogikan fardu ain ini seperti makanan. Dia analogikan. Maknanya wajib kita belajar perkara berkaitan dengan fardu ain. Paragraf yang ketiga pula dia lebih kepada fardu kifayah, ya. Dan mengetahui barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu, maksudnya kita ataupun dalam masyarakat itu setengah-setengah, maksudnya sebahagian daripada masyarakat itu perlu tahu berkaitan dengan fardu kifayah, ya. Perlu tahu setengah-setengah daripada masyarakat pada ketika itu ditempati akan dia pada tempat ubat. Ya? Dihajatkan kepadanya. Maknanya yang pertama tadi makan adalah perkara yang wajib. Maka fardu ain seolah-olah analogi yang kita perlukan makanan. Okey? Fardu kifayah analogi yang dibuat, ya, seolah-olah ia merupakan ubat. Sakit kepala, apa ada? Cari ubat sakit kepala, Panadol. Tapi kalau kita ni nak cerita fardu keperluan sebagai fardu kifayah. Seperti ubat. Fardu kifayah ini seperti ubat. Kalaulah kita sakit kepala, ubat tadi boleh kita beli dan boleh tidak. Sebab sakit kepala ini sampai masa dia boleh hilang. Fardu kifayah tadi, andai kata orang lain buat, maka dosanya tidak menimpa kepada kita. Ya, kalau macam makan tadi, kalau kita lapar, kita tak makan. Orang lain makan, adakah kita kenyang? Tak ada. Jangan nak mengada-ngada. Orang lain makan musang king 3 kilo sekali bantai. Adakah kita kenyang? Tak ada. Wajib kita belajar perkara fardu ain. Kita sakit kepala. Ya, kita sakit kepala. Ubat tadi kita nak beli pun tak apa, tak nak beli pun tak apa. Sebab dia boleh hilang. Tapi sebagai manusia, dia kena berusaha untuk sembuh. Jangan serah pada takdir. Samalah juga dengan fardu kifayah. Untuk menunaikan fardu kifayah ini, kita perlu berusaha. Kalau kita tidak berusaha, mana mungkin kita boleh menunaikan fardu kifayah? Orang lain kira buat tak tahu semua. Mana boleh berlaku fardu kifayah? Kecuali adanya usaha. Fardu kifayah ini dalam masyarakat, ia boleh diumpamakan sebagai ubat. Nak menghidupkan masyarakat, ada fardu kifayah. Barulah masyarakat itu akan terubat. Barulah masyarakat itu hidup dalam keadaan aman damai, harmoni, bahagia dengan adanya fardu kifayah. Seolah-olah ubat. Ya? Nak kena ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Pada sesetengah daripada waktu dan mengetahui ilmu bintang-bintang itu ditempatkan dia pada tempat penyakit. Dia masuk ilmu lain ni. Subtopik kita tadi dia sebut ilmu yang fardu kifayah
dan yang haram dipelajari. Dalam ni dia bincangkan, paragraf pertama dia bincangkan dengan kait dengan fardu ain yang kita belajar sebelum ini. Diikuti dengan fardu kifayah. Diakhiri dengan yang diharamkan dipelajari. Ya, kita tengok. Walaupun ya kitab ini kitab yang ratusan lamanya, tapi dia tetap hidup dalam setiap zaman. Ya. Cuma bagaimana pendekatan yang diambil, yang dibawa. Pada sesetengah-setengah daripada waktu dan mengetahui ilmu bintang-bintang itu ditempati akan dia pada tempat penyakit. Bila sebut ilmu bintang, orang-orang tua kita, orang-orang lama, datuk nenek kita, ilmu bintang 12 contohnya. Ilmu bintang bukan bintang 3. Bintang 3 tu komunis. Hai, sampai masa ni patut berhenti dah ni. Saya habiskan kat sini. Saya habiskan kat sini sikit nak jelaskan ya. Ilmu bintang. Belajar ilmu bintang-bintang dan memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Ya, ilmu bintang. Ilmu bintang perkara yang haram, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia memberi mudarat. Dia sebut kat sini pada setengah-setengah daripada mengetahui ilmu bintang-bintang itu ditempati akan dia pada tempat penyakit. Kenapa dia analogi penyakit? Sebab belajar perkara yang haram, dia memberi mudarat kepada kita. Dia memberi penyakit kepada kita. Nampak hebat, tapi memberi kemudaratan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bintang 12, Aries, zodiak, ya, gambar kambing, Sagittarius, macam-macam ilmu-ilmu tersebut yang membuat ramalan, yang meramalkan masa depan, yang meramalkan sesuatu tempat pencuri barangan di mana, ya, yang nujum berkaitan dengan kajian bintang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan contoh, kita nak jumpa kawan kita di Perlis, Arau. Pada hari ini, ya, pada hari ini ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, 18 Zulqaidah, ya. 18 Zulqaidah, contoh ilmu yang tak sepatutnya. Pada hari ini 18 Zulqaidah, kita nak jumpa kawan kita di Perlis. Orang zaman dulu dia ada masa yang sepatutnya untuk turun, masa yang sesuai untuk turun. Turun waktu pukul 9 boleh jumpa. Turun waktu pukul 10 tak jumpa. Turun waktu pukul 12, contoh. Turun waktu pukul 12, dia selisih bayang. Ya. Kita sampai, kawan kita itu baru 5 minit keluar. Gitu. Lebih kurang. Ilmu ini dia ada dalam satu bentuk tanwin 2 hadapan. Ya. Allah. Sedap juga cerita ni. Contoh sikit lagi. Nak jelas sikit lagi. Memang nak noktah dia ni. Contoh. Tanwin 2 hadapan. Kalau tanwin 2 hadapan, contoh ni, bukan nak ajar tapi nak cerita. Seolah-olah 99 turun pukul 9, kita kira dengan wafak, turun pukul 9, tanwin 2 hadapan dia jadi confirm tak jumpa.
Kalau membentuk 69, ni jumpa. Itu akan dikira melalui waktu jam. Ya, 1 2 pukul berapa? Pukul 8, kira. Dia gambar rajah macam mana. Kalau 69 jumpa, kalau 99 minta maaf tak jumpa. Ya. Kalau macam ni lagi tak jumpa. Jadi ilmu-ilmu yang sebegini diharamkan untuk kita mempelajarinya. Ya, tak payah belajar dah. Macam-macam sebab dia berkait dengan makhluk yang tidak nampak. Ada orang belajar ilmu harimau. Ada orang belajar ilmu enteng badan. Ya? Tak apalah, kau tolak dulu. Pukul 8 kau tolak dulu. Tak apa. Nak pergi Arau. Tengok-tengok. Kita dulu sampai ke Arau, dia sarokok. Dengan kereta tu, lambat setengah jam. Contohlah. Ilmu-ilmu yang macam-macam yang boleh membawa kemudaratan kepada kita, hendaklah kita hindarkan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Jadi pada malam ini kita belajar berkaitan dengan fardu kifayah. Kita mengetahui berkaitan dengan fardu ain, kita tahu berkaitan dengan fardu kifayah dan juga ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian pada malam ini. Tak boleh lajak-lajak sangat. Ya, musim-musim yang begini setakat masuknya waktu azan. Maka dengan itu kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mohon maaf dengan kekurangan, terima kasih dengan perhatian. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.